Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel ini untuk kita sambung lagi kita punya bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Bagi anda yang baru sampai ke channel ini, sila tekan button subscribe dan aktifkan button notifikasi dekat bawah ni. Okey, jadi secara tak langsung kita pada hari ini kita dah pun sampai ke muka surat yang ke-7 untuk surah Al-Baqarah. Jadi anda masih lagi bersama saya dalam satu slot, iaitu satu hari satu muka surat. Saya ni sebenarnya baru je habis satu kelas online yang dijalankan. Jadi dalam kelas tersebut ada cadangan yang diberi kepada saya untuk menerangkan tentang kesalahan-kesalahan yang biasa kita baca. Pada kebiasaannya, saya tengok kesalahan-kesalahan yang biasa kita jumpa tu lebih kepada lahjah ataupun kita panggil gaya bahasa kita membaca Al-Quran. Dia lebih kepada dialek lah, lebih kepada dipanggil logat ataupun bahasa daerah masing-masing. Kadang-kadang kita, minta maaf cakap lah kan, kadang-kadang kita orang Pahang, kita akan baca Al-Quran ada bunyi Pahang. Kalau kita orang Kelantan, kita baca Quran ada bunyi Kelantan. Kalau kita orang Nogori, kita baca Quran ada juga sikit-sikit logat Nogori itu masuk ke dalam kita punya bacaan Al-Quran. Jadi macam mana kita nak mengatasi masalah bacaan Al-Quran mengikut logat ataupun bunyi daerah ni adalah dengan kita perbaiki gaya bahasa ataupun kita perbaiki dipanggil makhraj huruf, dipanggil sifat huruf. Okey, kita perbaiki tempat kita nak mengeluarkan huruf-huruf tersebut, maka sedikit sebanyak dia akan membantu kita dalam membaiki bacaan mengikut lahjah Arab. Jadi mungkin kita pun dah tak sabar-sabar nak baca Quran muka surat yang ke-7. Jadi adakah anda dah bersedia dengan Al-Quran? Dah bersedia dengan Al-Quran? Dah bersedia dengan petunjuk-penunjuk dan sebagainya? Maka kita teruslah saja ke muka surat yang ke-7. Boleh ya? Okey, ini adalah muka surat yang ke-7 surah Al-Baqarah. Jadi ayatnya bermula dengan ayat yang ke-38. Yang ni V terbalik ni. V terbalik ni nombornya 8. Okey, jadi insyaAllah kita akan mula ya. Saya punya ni tersangkut sikit. Okey. Kita akan mula baca untuk muka surat yang ke-7 dalam satu hari satu muka surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'an فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ. Okey, ini cara wakar dia macam tu ya. Hudai. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف
بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
Okey, Alhamdulillah. Kita dah pun sampai muka surat yang ke-7. Jadi bacaan kita ni ayat yang sampai ayat yang ke-48. Jadi daripada 38, ayat 38 sampai ayat yang ke-48. Baiklah. Saya pernah dapat satu soalan. Soalan tu dia tanya macam ini. Boleh tak saya nak baca Quran tapi nak baca dengan nada yang laju ataupun dengan cara bacaan yang laju? Boleh tak? Okey, jawapan dia mestilah boleh. Okey, jawapan dia mesti boleh. Boleh baca laju. Tapi kenapa dalam program satu hari satu muka surat ni saya baca lambat-lambat? Sebab kita sasarkan kepada mereka yang baru nak belajar ataupun kan orang yang baru naik Quran, yang mungkin segan nak pergi kelas ngaji, jadi dia boleh tengok video ni, dia boleh tengok satu-satu, dan saya sengaja baca lambat-lambat supaya boleh ikut. Boleh ikut sikit-sikit pun tak apa. Okey, balik pada soalan tadi kan. Jadi boleh tak kita nak baca laju dalam mengaji ni? Boleh. Boleh kita baca laju dalam mengaji. Nak baca Quran laju boleh je. Tapi dah ada syarat. Apa syarat dia? Syarat dia walaupun kita baca Al-Quran dengan laju, tapi tajwid itu dia tetap kena jaga. Tetap kena jaga tajwid. Okey? Dari sudut bunyi, dari sudut harakat dia, bunyi huruf, pertemuan huruf, apa lagi semua tu, maka dia tetap kena jaga walaupun dia baca laju. Cuma saya lebih suka kalau kita baca dengan bacaan yang agak lambat supaya kita dapat tengok. Sedang kita baca tu, cuba bayangkan kita tengah baca satu ayat. Jadi kalau kita baca ayat tu laju-laju, mungkin mata kita tak akan sempat nak tengok huruf apa kat sebelah dia. Contoh kan? Contoh kan dalam ni, katalah saya nak baca ayat ni. Saya nak baca ayat ni kan, saya baca الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Oh, tak bergerak pula saya punya pembaris ni. Lagi sekali, boleh tak? الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Okey, katalah kita nak baca laju yang macam tu. Kita sedang-sedang baca kat sini, bila sampai dekat sini kita sangkut sikit. Kita tak tahu benda huruf sebelah ni. Maka apa akan berlaku? Maka kita pada kebiasaannya kita akan tambah dengung. Rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu yang biasa saya jumpa lah. Maknanya kita baca tapi kita tak sempat nak tengok huruf apa sebelah. Jadi kesan dia kita akan terpanjang pada bacaan yang sepatutnya pendek. Nampak tak? Jadi dekat situ saya lebih suka kalau kita baca dalam keadaan tenang, kita baca relax je kita baca kan. Lepas tu kita baca slow, lambat supaya kualiti bacaan kita tu dia akan bertambah. Okey? Jadi bagi anda yang nak kejar untuk cepat khatam, cuba perbaiki, kita ubah target, kita ubah sasaran mengaji tu supaya bacaan kita tu lebih berkualiti daripada kita kejar cepat khatam. Boleh? Okeylah. Jadi cukuplah dulu video kita untuk hari yang ke-7 dalam satu hari satu muka surat. Jadi muka surat yang kita dah baca sebelum ni, daripada muka surat yang pertama surah Al-Fatihah tu sampailah muka surat yang ke-6, maka kenalah sentiasa baca, kena sentiasa buat ulang kaji kan. Kena sentiasa baca. Kalau dah tak boleh nak baca pun tengok je lah. Tengok kan, sebab melihat juga merupakan salah satu daripada proses pembelajaran kan. Manalah kita tahu dengan kita tengok tu, kita tengok ayat-ayat tersebut, maka Allah bagi kefahaman kepada kita untuk mudah faham. Bila dah faham tu, maka mudahlah untuk kita baca Al-Quran. Okey. Jadi insya-Allah setakat ini dululah pertemuan kita pada hari yang ke-7 ni. Maka ngam-ngam seminggu. Boleh kan seminggu kita buat program ni. Jadi cukup sekadar ini dulu pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah bertemu lagi kita waktu yang akan datang. Cukup sekadar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jangan lupa tekan button subscribe kat bawah. Bye.